Audio Jungle. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nur Aisyikin binti Abdul Rahman. Saya Nur Haziatul Azfar Abdullah, nombor matriks 266226. Saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Etika Kerja dalam kalangan penjawat awam dalam perkhidmatan awam. Saya mulakan dengan pengenalan. Dalam mana-mana organisasi awam di Malaysia, aset terpenting terhadap kejayaan organisasi tersebut adalah kaki tangan, pekerja, seterusnya penjawat awam yang berkualiti yang mana mempunyai sifat-sifat seperti amanah, bertanggungjawab, telus serta mempunyai sifat yang ingin berkhidmat demi kepentingan awam dan bukannya untuk kepentingan diri sendiri ataupun pihak-pihak tertentu. Dalam pekerjaan mahupun organisasi, sifat berkaitan dengan integriti dan etika adalah perlu dalam semua perkara, bukan sahaja penglibatan diri individu bagi menyediakan diri mereka, tetapi ianya juga perlu melibatkan tindakan-tindakan yang baik dalam melakukan kerja mereka dalam organisasi. Apabila berlakunya hakisan nilai integriti dalam kalangan penjawat awam ini, perkara tersebut secara tidak langsung akan menyebabkan berlakunya kepincangan serta salah laku dalam sesebuah organisasi awam ini. Organisasi awam ataupun agensi kerajaan sentiasa berhadapan dengan pelbagai masalah mahupun ancaman sama ada dalaman mahupun luaran yang mana ianya mampu untuk mencecaskan prestasi kerja, produktiviti, seterusnya masa depan organisasi tersebut. Kebanyakan masalah dan ancaman yang dihadapi sesebuah organisasi adalah berpunca daripada individu dalam organisasi itu sendiri. Ianya adalah melibatkan ahli dalam organisasi yang lain yang akan menjejaskan identiti organisasi kerajaan. Seterusnya, permasalahan serta ancaman yang berlaku dalam organisasi awam pada masa kini adalah berkait rapat dengan isu etika dan integriti dalam diri individu dalam organisasi itu sendiri. Apabila isu berhubung dengan dua nilai ini sudah diabaikan, ianya secara tidak langsung telah membuka peluang kepada berlakunya masalah pecah amanah, penyelewengan, rasuah, salah laku serta penyalahgunaan kuasa dalam organisasi. Amalan seharian dalam organisasi seharusnya diberi perhatian oleh kaki tangan, terutamanya terhadap integriti dan etika dalam kerja. Ianya adalah amat penting untuk dilaksanakan demi memastikan prestasi kerja serta produktiviti organisasi tersebut adalah berkualiti. Untuk pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Salam sejahtera doktor. Saya Clive Ernest Bow, nombor matrik 257307 akan sambung dengan latar belakang dan analisa isu. Dalam perkhidmatan awam pada masa kini, integriti adalah merangkumi sifat-sifat secara menyeluruh pada seorang individu ataupun organisasi awam itu sendiri dan dengan berdasarkan kepada nilai murni termasuk aspek accountability. Oleh itu, untuk melangkah ke masa hadapan yang lebih cemerlang, organisasi awam ini adalah berperanan untuk mengurus kejayaan, mempunyai kedatangan dalam organisasi yang beretika, yang amanah, seterusnya berintegriti. Dalam arti kata lain, dalam organisasi ini adalah perlu untuk bersikap tegas, kuat, seterusnya amanah dalam menangani pelbagai kelemahan. Kekurangan yang ada pada diri seterusnya akan menjaga nama baik organisasi yang diwakili. Seterusnya adalah integriti dan kepentingannya. Integriti didefinisikan sebagai ketekalan nilai peribadi, komitmen terhadap nilai peribadi, komitmen terhadap nilai dalam komuniti, seterusnya adalah komitmen terhadap nilai-nilai murni. Integriti ini adalah merupakan satu tahap dan keadaan keseimbangan di antara ruang peribadi,
nilai individu dan autonomi. Integriti dalam perkhidmatan awam pada masa kini adalah sangat penting kerana ianya adalah berkait rapat dengan pembentukan dan pengukuhan etika yang baik seterusnya melaksanakan setiap perkara yang betul. Integriti menekankan tentang kepercayaan terhadap komitmen serta kemampuan seseorang dalam memelihara moral diri tanpa sebarang kompromi dan menerangkan elemen tingkah laku pekerja dalam organisasi seterusnya kejayaan yang akan melibatkan urusan yang adil, kejujuran dan kebolehpercayaan di tempat kerja. Okey, sekian, terima kasih Doktor, dan saya akan serahkan kepada kawan saya untuk pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safri bin Wasli, pemegang nombor metrik 266926 dari kumpulan Sibu. Peranan integriti dalam kalangan penjawat awam. Komuniti dan juga organisasi itu sendiri adalah mempengaruhi pembangunan integriti, di mana komuniti adalah sangat mempengaruhi integriti dan juga dalam menentukan kelayakan serta tahap kecekapan ahli dalam organisasi. Integriti ini akan dapat dikekalkan dengan mewujudkan satu persekitaran kerja yang selamat serta hukuman yang berterusan. Pembangunan integriti ini juga adalah memerlukan satu perubahan dalam budaya organisasi awam itu sendiri dengan menumpukan kepada pembentukan moral komuniti. Kemelut integriti dalam konteks peribadi kaki tangan, organisasi awam pada masa kini kebanyakan berlaku akibat daripada kaki tangan awam mini gagal untuk mengawal hawa nafsu mereka, menyucikan hati, lemah dalam pegangan agama. Pematuhan mereka terhadap kod etika kerja dalam perkhidmatan awam yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip keadilan serta mewujudkan satu mekanisme penyeliaan efektif adalah perlu untuk dipupuk kerana integriti ini akan terbentuk daripada kekuatan rohani dan kesucian akidah tauhid. Isu etika dan integriti dalam organisasi awam. Timbul beberapa persoalan tentang budaya kerja, seterusnya etika kerja yang telah diperkukuhkan sekian lama sama ada melalui pelbagai perubahan serta usaha modernisasi perkhidmatan awam. Apa yang paling ketara adalah berlaku kelemahan yang sangat jelas dalam kawalan dalaman bagi sesebuah organisasi kerajaan. Di antaranya adalah terdapat pegawai kanan yang dalam jabatan memiliki motivasi dalam kerja yang lemah, seterusnya tiada usaha dalam mengawal secara ketat serta mengambil hukuman yang sepatutnya kepada mana-mana pegawai bawahan dalam organisasi yang tidak beretika. Mereka adalah lebih cenderung untuk tidak mengambil peduli serta membiarkan pelanggaran seterusnya, kegagalan kerja dan hanya akan meminta penjelasan terhadap perkara yang akan menjadi perhatian awam. Tahap profesionalisme dalam kalangan penjawat awam pada masa kini semakin merosot walaupun pelbagai usaha dan peringatan telah dilaksanakan. Hal ini terjadi komitmen serta prestasi di kalangan penjawat awam masih lagi rendah jika dibandingkan dengan usaha yang telah dijanakan pihak kerajaan dalam meningkatkan mutu kerja serta budaya kerja dalam kalangan penjawat awam. Pegawai kerajaan yang gagal dalam menguruskan masa dalam mengatasi pelbagai tugasan yang penting serta memerlukan tindakan segera, suka kepada mesyuarat yang mengambil masa yang panjang mahupun terbiasa dengan rutin tugasan harian yang akan menyebabkan tugasan hakiki mereka terganggu dan akan menyebabkan gangguan kepada mereka untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Salam sejahtera Doktor, saya James Leo anak bule nombor metrik 265944. Saya sambung untuk 3.0 cabaran dan halangan. Integriti mempunyai pertalian rapat dengan rasuah. Aktifnya gejala rasuah adalah cerminan lemahnya pengamalan integriti dan begitulah sebaliknya. Terdapat beberapa cabaran dan halangan dalam menangani isu etika dan integriti dalam perkhidmatan awam ini. Yang pertama,
adalah faktor yang berkaitan dengan perubahan aturan dalam politik kepartian serta hala tuju dasar awam negara, di mana perkara tersebut akan memberikan satu impak yang besar terhadap aspek integriti, memenangkan timbul dakwaan aktiviti tawaran politik serta gerakan politik diamalkan. Perkara ini bukanlah satu perkara asing yang dialami negara-negara yang sedang membangun. Yang keduanya, cabaran seterusnya adalah kesan daripada penularan pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan organisasi awam terpaksa dengan pantas beradaptasi bagi meneruskan kelangsungan aktiviti perkhidmatan yang menimbulkan cabaran integriti yang besar berkaitan dengan tahap kebertanggungjawaban majikan dan hak kebajikan pekerja. Yang ketiga, cabaran lain adalah dengan meningkatkan skandal-skandal rasuah serta pengumpulan wang haram berprofil tinggi di Malaysia, yang mana ianya melibatkan aktor-aktor antarabangsa dan telah menyumbang kepada reputasi integriti negara tercemar. Hal ini telah menyebabkan usaha dalam menangani isu-isu ini akan menjadi lebih sukar. Salam sejahtera. Saya Terence Tan 260881 akan meneruskan pembentangan 4.0 cadangan penyelesaian. Dalam memastikan tidak timbul persoalan tentang masalah berkaitan dengan nilai etika dalam kalangan penjawat awam seharusnya bertindak awal dalam menangani masalah ini. Dalam membuat keputusan, seharusnya pegawai kerajaan ini mampu untuk membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh sebarang tekanan maupun pengaruh daripada orang lain seperti ahli-ahli politik, dalam memastikan mereka mampu untuk bertindak dengan telus, adil, seterusnya memegang segala prinsip menjaga kepentingan awam dan yang berintegriti. Budaya kerja pula yang merujuk kepada nilai, kepercayaan, sikap dan sikap pekerja terhadap pekerjaannya. Di dalam konteks integriti, ianya menuntut amalan berintegriti seperti integriti dalam ketepatan waktu, dalam menyampaikan sesuatu maklumat, dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik, integriti yang berhubung dengan ketua jabatan, rakan sekerja, masyarakat maupun kaki tangan sokongan yang ada dalam organisasi. Seorang pejabat awam dalam mana-mana organisasi awam yang diwakili mereka adalah perlu untuk berpegang teguh kepada etika, dan mereka akan sedaya upaya untuk menghindari segala anggapan dan tanggapan yang mengaitkan mereka terbabit dalam konflik kepentingan ini. Penjawat awam dalam perkhidmatan awam seharusnya peka terhadap salah satu prinsip tersebut, iaitu mereka tidak seharusnya terlibat dalam politik kepartian. Etika dan integriti ini adalah penting untuk dipupuk dari awal demi melahirkan bangsa Malaysia yang lebih berdaya saing, maju dan berkualiti. Secara kesimpulannya, etika ini adalah wujud dalam diri seseorang individu dan dengan adanya disiplin serta kekuatan diri yang utuh. Secara kesimpulannya, etika dan integriti dalam perkhidmatan awam adalah perlu untuk diberikan perhatian dalam perkhidmatan awam pada masa kini, di mana integriti yang membawa erti kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu dalam diri sendiri individu dan organisasi awam itu sendiri. Dalam erti kata lain, integriti ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan etika, dan ianya adalah berlandaskan etika dalam tindakan seharian, dan etika pula adalah suatu himpunan nilai dan moral yang akan menjadi ukuran bagi tingkah laku seseorang individu, organisasi awam tersebut, seterusnya profesionalisme dalam perkhidmatan awam.
Pejabat awam yang berintegriti berpotensi untuk membantu meningkatkan imej perkhidmatan awam serta imej perkhidmatan awam yang baik akan sekaligus membantu meningkatkan kepercayaan serta keyakinan masyarakat terhadap kerajaan itu. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.